Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan hari ini berjumpa kita lagi sekali dalam satu lagi episod yang baru tentang kisah seram. Tapi sebelum tu, jom kita layan di intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. So guys, hari ni aku nak share dengan korang tentang beberapa kisah-kisah seram yang kita dapat baru-baru ni. Okey, jom kita dengarkan kisah kita yang pertama. Okey guys, kisah ni berlaku tak lama dululah. Pada tahun 2000, 2001 macam itulah. Dekat satu kampung ni, dia keluar sikit daripada bandar. Okey, ada satu kedai runcit. Kedai runcit yang kecil ni, tapi kedai runcit ni memang dah lama beroperasi. Tapi bila kita sebut je nama kedai runcit ni sebagai kedai bonda, memang orang semua tahulah. Tapi memang ramai orang tak datang kat situ. Ramai orang tak datang kat situ sebabkan diorang kata macam lebih senang kalau nak pergi ke bandar untuk beli shopping ke, nak beli barang-barang dapur ke kan. Lagipun kedai tu dia nampak macam agak lama, buruk dan agak mistik sikit lah, dengan dinding dia yang cat dah colour pudar, dengan bunyi kipas yang berkarat ni, macam-macam lah, kira macam orang tak selesa lah nak datang kat kedai tu kan. Jadi ada satu budak ni, okey, ada satu budak ni, nama dia, kita letak nama dia sebagai Azman lah. Hari tu kita letak Amir kan, sekarang kita letak Azman pula. Okey, budak yang bernama Azman ni pindah dekat kampung tu dengan keluarga dia ni sebabkan kena, orang kata, atas urusan kerja lah. Jadi mula-mula masa si Azman ni masuk dekat kampung tu, dia tak perasan kedai tu sebabkan sibuk sangat nak berkenalan dengan orang-orang kampung, dengan orang jiran-jiran sebelah ni. Jadi pada satu hari ni, si Azman ni balik daripada kerja. Dia terasa macam haus lah, dia macam dahaga gila masa balik kerja ni kan. Jadi dia pun pusing lah, dia pusing masuk dekat kawasan perumahan dia ni. Dan dia ternampak lah satu kedai ni, kedai runcit, kedai bonda lah. Dekat kawasan tu tak ada kedai-kedai lain, hanya ada kedai bonda tu je. Jadi pun okey lah, dia sampai dekat kedai tu. Dan masa dia masuk dekat kedai tu, dia macam agak pelik, agak macam terkejut sebabkan kedai ni macam agak suram daripada luar. Tapi bila dia masuk kedai ni, cantik dekat dalam kan? Dengan lampu yang tergantung warna kuning kan? Dia orang kata macam suasana dekat dalam kedai tu macam very cozy lah. Daripada luar buruk, masuk dalam cantik. Okay, dia pun masuk dalam kedai tu, dia pun pergi carilah minuman kat situ. Dia pergi cari, dia pusing dekat dalam kedai tu untuk cari air yang dia nak beli lah. Jadi guys, tiba-tiba daripada belakang kaunter ni keluarlah seorang perempuan tua. Perempuan tua ni, nak bagi gambaran, dia pakai baju kurung lama. Baju kurung lama dia ni macam agak lusuh, agak pudar. Dan mungkin perempuan tua ni lebih kurang dalam 60-70-an lah, umur dia. Tapi wajah dia ni berseri tau. Cantik kulit muka dia. Walaupun kedut-kedut sikit-sikit, tapi masih cantik kan? Tapi ada sedikit, orang kata, seram kan? Sebabkan apa? Pandangan perempuan tua ni, pandangan dia macam tajam sikit. Jadi perempuan tua ni pun senyum lah. Dia senyum, lepas tu dia cakap kat Azman, Anak haus ke? Tak apalah, minumlah dekat situ. Tak payahlah takut, ambil je minuman dekat situ, dia kata. Jadi si Azman ni macam, tak ada lah makcik, saya nak pusing-pusing dalam kedai ni, nak cari makanan sikit, nak cari minuman sikit. Makcik tahu anak tengah haus tu. Tu dekat tepi peti sejuk tu, ambil lah air dekat situ minum. Tak apa, makcik belanja, kata. Jadi si Azman ni,
Walaupun dalam keadaan macam tu dia rasa macam pelik lah. Tapi disebabkan orang dah offer kan benda free. Jadi dia pun ambil lah. Dia ambil satu air dan dia ambil lah beberapa barang keperluan yang lain lah. Tak lama kemudian, semua orang dekat kampung ni macam pelik tau. Kenapa si Azman ni dia nak shopping ataupun dia suka membeli dekat kedai bonda ni. Jadi sejak pada hari tu, si Azman ni dia rajin. Dia memang rajin lah pergi kat kedai bonda ni. Dia dah makin selesa dengan perempuan tua ni. Jadi dia panggil perempuan tua ni sebagai Nek Bonda lah. Jadi setiap kali si Azman ni datang, Nek Bonda ni mesti akan ceritakan kisah-kisah lama pasal kampung tu, pasal orang-orang dekat kampung tu. Jadi si Azman ni dah mula seronok, terpesona dengan kehangatan ataupun dengan orang kata rancaknya si Nenek Bonda ni bersembang. Walaupun nampak kadang-kadang macam Nek Bonda ni macam suka bermain-main kan? Cakap-cakap sikit gelak-gelak, ketawa-ketawa dan sebagainya. Tapi si Azman ni orang kata seronok lah bersembang dengan Nek Bonda ni sebelum balik rumah. Boleh dikatakan hari-hari jugalah si Azman ni datang situ. Jadi guys, pada satu malam ni, si Azman datang kedai bonda ni lah. Datang kedai bonda ni lewat daripada biasa sebabkan hal kerja. Tapi bila dia sampai dekat kedai ni, lebih kurang dalam pukul 9-10 malam tu dia sampai, kedai tu dah tutup. Tutup rapat lah kedai ni. Jadi dia pun cubalah ketuk pintu kedai tu. Tok tok tok. Assalamualaikum, Nek. Tok tok tok. Assalamualaikum, Nek. Tak ada siapa-siapa jawab. Jadi si Azman ni pun mula rasa pelik lah. Sebab apa dia rasa pelik? Sebabkan si Nenek Bonda ni selalu dia akan buka kedai dia sampai tengah malam, sampai pukul 12 kadang-kadang. Jadi masa tu dia tengok jam baru pukul 9 lebih nak kat pukul 10, dah kedai dia tu dah tutup. Dia ketuk, tok 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 tok, Assalamualaikum kata. Jadi tak lama lepas tu, dia dah nak gerak lah, dia nak gerak balik lah sebab tak ada orang nak menjawab dekat kedai tu. Tak lama lepas tu dia dengar macam ada satu suara bisikan yang agak pelik tau. Suara bisikan yang datangnya daripada dalam kedai, seolah-olah macam orang berbisik, macam ramai orang yang tengah berbisik dekat dalam kedai ni. Tapi satu patah haram pun si Azman ni tak faham. Dia cuba tekapkan telinga dia dekat pintu kedai tu, dia dengar bunyi macam ada orang berborak. Lepas tu si Azman ni macam cuak lah. Dan tak lama kemudian si Azman ni dia rasa macam pelik lah. Apa hal lah ni, siapa pula berborak kat dalam ni. Jadi dia pun terus caw balik rumah. Jadi dipendekkan cerita keesokan harinya tu, si Azman tanyalah dekat jiran-jiran kan. Dia tanya kat jiran sebelah, sebenarnya apa benda yang jadi dekat kedai bonda tu, kenapa kedai tu tutup awal dan sebagainya. Jadi muka-muka jiran ni macam pelik. Macam, kau pergi kedai bonda ke mana? Dia kata, aku pergi kedai bonda semalam. Dah 3-4 hari dah saya datang kedai bonda, selalu juga beli makanan, beli minum, borak-borak dengan nenek pun semua. Dia cakap macam tu. Lepas tu muka jiran dia ni macam pelik macam, semalam kau pergi kedai bonda pukul apa? Kata, aku pergi kedai bonda semalam adalah dalam pukul 9, pukul 10 macam tu. Aku ketuk-ketuk jugalah kedai tu tapi tak ada orang menyahut. Tapi aku dengar ada orang macam berbisik-bisik, berborak-borak kat dalam kedai. Man, kau tahu tak Man? Kedai bonda tu sebenarnya dah tutup sejak 5 tahun lepas, kau tahu tak? 5 tahun? Tak mungkin bro. Apa pasal 5 tahun pula? Aku baru je pergi kedai dia 2-3 hari lepas. Aku baru je bersembang dengan Nek Bonda. Man, kau tahu tak? Nenek bonda tu sebenarnya dah meninggal 5 tahun yang lepas, kau tahu tak? Dia cakap itu. 5 tahun yang lepas kan? Nenek tu dah meninggal. Jadi si Azman ni macam agak terkejut lah. Lepas tu dia macam tak percaya lah dengan apa benda yang dia dengar ni. Jadi si Azman ni dah mula rasa takut. Sebab apa? Sebab dia memang betul-betul yakin yang dia dah berjumpa dengan nenek bonda tu, dah bersembang dengan dia, dah orang kata bergurau senda dengan nenek bonda dah semenjak seminggu lebih kurang. Jadi bila duk fikir-fikirkan balik, berkemungkinan nenek bonda tu sebenarnya adalah penunggu kedai kat situ. Wallahualam. Jadi sejak pada hari tu, si Azman tak ada lagi orang kata mendekati kedai tu lah. In fact, dia dah mula kata nak berpindah daripada kampung tu secepat yang mungkin. Dia dah tak nak, orang kata senang cerita, si Azman ni dah tak nak berurusan lagi lah dengan roh-roh misteri dekat situ kan. Jadi guys, cerita kedai runcit yang seram ni tetap jadi tumpuan penduduk kampung sebenarnya. Ramai yang cakap yang diorang masih lagi terdengar suara bisikan, bunyi kipas, bunyi pintu dekat dalam kedai bonda tu. Tak kira lah sama ada siang ke malam ke, kedai bonda tu tetap nampak seram, dan memang menyeramkan sebenarnya. Jadi kalau katakanlah korang tahu kat mana kedai bonda yang aku maksudkan ni, elakkanlah pergi kat situ kan. Siapa tahu
Kalau katakan korang pergi, korang boleh terjumpa dengan nenek bonda yang sebenar tu ke? Tapi itulah, nak tak nak, kisah seram kedai runcit ni tetap menjadi bualan orang ramai dekat situ lah. Kan? Dan orang senang cerita, dia punya misteri tu masih lagi belum terungkai sampai ke sekarang. Siapa nenek tu? Apa tujuan nenek tu dekat kedai tu? Dan kenapa seolah-olah nenek tu macam mengganggu sesetengah penduduk dekat kampung? Okey guys, itu cerita yang pertama. Okey, bila kita dengar balik cerita yang pertama tu macam agak seram jugalah, kan? Terbayang juga nenek tua yang muka cantik tapi berkedut, kan, bersimbang-bersimbang dengan kita, kan? Kita nak beli barang dan sebagainya, tahu-tahu nenek tu dah meninggal 5 tahun lepas. Wallahualam, kan? Jadi itulah cerita yang pertama yang saya nak kongsikan dengan anda semua. Okey, jom kita move on. Move on. Jadi kisah yang kedua ni pula adalah kisah berkenaan dengan satu tempat yang kita berikan nama sebagai Denai Alam. Jom kita dengarkan. Okey, cerita dia bermula dekat satu kawasan perumahan yang baru, yang dibina dekat dalam kawasan Denai Alam ni. Okey. Waktu malam kalau dekat Denai Alam ni, suasana ni memang orang kata nampak tenang, nampak damai, kan? Agak sunyi, kan? Dan rumah-rumah dekat sini semua macam yalah rumah-rumah yang cantik, yang selesa, kan? Dan jalan dia orang pun kata jalan-jalan dekat Denai Alam ni pun macam terang, kan? Penuh dengan lampu jalan dan sebagainya. Tapi walaupun macam tu, penduduk dekat kawasan Denai Alam ni, kadang-kadang kita orang ni sering terdengar macam bunyi-bunyian yang agak pelik. Dan juga nampak benda-benda yang senang kata tak dapat yang kita nak jelaskan dekat kawasan Denai Alam ni. Jadi ada yang kata kawasan Denai Alam ni dulu adalah kawasan hutan. Kawasan hutan yang kaya dengan legenda dan juga cerita-cerita mistik. Betul ke tidak aku pun sendiri pun tak tahu. Tapi banyak orang cakap macam itulah tentang kawasan Denai Alam ni, kan? Jadi satu cerita yang paling terkenal adalah tentang satu makhluk halus yang dikenali sebagai hantu jelmaan. Jadi basically kononnya hantu jelmaan ni dia suka orang kata tukar-tukar muka dan juga meniru bentuk manusia ataupun haiwan untuk memperdaya manusia sebenarnya. Jadi hantu jelmaan ni dia akan nampak cantik tau. Dia akan nampak cantik ataupun comel untuk menarik perhatian mangsa, dan bila mangsa tu terpedaya, barulah dia akan menunjukkan wajah ataupun rupa dia yang sebenar. Jadi guys, ada satu kejadian ni yang membuatkan ramai penduduk Denai Alam ni agak takut dan juga seram. Seorang gadis remaja yang kita bagikan dia nama sebagai Aina. Kak Aina, bukan Kak Aina moderator tau. Kak Aina, okey. Aina nama dia. Dia ni selalu balik lewat malam lah. Balik waktu malam disebabkan ada aktiviti tuition kan. Jadi pada satu malam ni, si Aina ni balik macam biasa, jalan kaki seorang-seorang sebab rumah dia dekat je dengan tempat tuition tu. Memang tak jauh, kan. Aku rasa lebih kurang dalam, mungkin kalau jalan kaki lebih kurang dalam 10-15 minit lah jalan kaki. Tapi bila dia lalu dekat satu kawasan taman permainan ni, satu kawasan taman permainan dekat kawasan Denai Alam dia macam agak sunyi sikit. Dan dia terasa macam ada seseorang macam tengah memerhatikan dia daripada balik-balik pokok tau. Jadi si Aina ni dah mula kelang kabut lah, dah mula menggelabar lah. Dah mula menggelabar, pandang kiri, pandang kanan, kan? Tapi tak ada siapa-siapa pun. Cuma gelap, bunyi cengkerik, bunyi sunyi je, kan. Bunyi sunyi pula, bunyi apa? Sunyi je. Jadi tak lama lepas tu dia pun jalan. Dia jalan dan dia terdengar ada satu suara budak menangis daripada arah belakang dia. Dia jalan, dia dengar bunyi suara budak menangis ni. Jadi bila dia dengar bunyi suara budak menangis ni, dia pun macam berhenti, lepas tu dia pun toleh ke belakang. Dan bila dia toleh ke belakang, dia nampak ada seorang budak perempuan tengah duduk dekat tanah ataupun tengah duduk dekat lantai lah, kan, dekat jalan ni menangis. Menangis, meratap, menangis. Kesianlah budak ni. Kan? Jadi si Aina ni macam kesian sangat dengan budak ni. Pergilah patah balik, tanyakan kat budak ni, "Dek, kenapa ni dek nangis macam ni?" Kan? Mak mana? Ayah mana? Kan? Tapi budak tu tak jawab. Jadi bila budak tu tak jawab, si Aina ni macam pelik lah. Macam, budak ni tak dengar ke apa benda yang si Aina tengah tanya ni? Dia tanya lagi sekali, "Dek, ni akak tanya. Kan? Ayah mana? Mak mana? Kenapa adik nangis seorang-seorang kat sini?" Jadi budak tu pandang je kat si Aina ni. Tapi bila budak tu pandang, Aina dah mula rasa tak selesa. Kan? Sebab apa? Bila budak tu pandang dekat Aina, mata budak tu merah. Jadi Aina macam astagfirullahalazim. Dia pun terus ke belakang, dia pun terus pusing balik, terus jalan laju. Dan masa dia tengah jalan tu, dalam 3-4 langkah ataupun 5 langkah ke depan dah, secara tiba-tiba Aina terdengar bunyi ketukan kayu yang pelik tau. Macam tang, ketang, ketang.
Jadi Aina macam, ni bunyi apa kan? Jadi si Aina ni pun pusing ke belakang. Bila si Aina ni pusing ke belakang, dia terkejut bila dia nampak budak tu dah tak ada kat situ. Tapi apa yang ada? Yang ada hanya cuma seekor kucing hitam yang besar dengan mata yang merah. Dan kucing tu dia menggunakan ekor dia untuk ketuk pokok yang berada berhampiran dengan kucing ni. Macam ketak, ketak, ketak. Pakai ekor dia. Ketak, ketak, ketak. Jadi si Aina bila nampak benda ni, apa lagi, terus lari lah. Dia dah tak peduli lah apa benda kat situ dah. Dia tak tahu apa benda yang dia jumpa, tapi yang dia tahu, dia dah terjumpa dengan si hantu jelmaan ni. Jadi sejak pada kejadian tu, dia tak pernah lagi lalu dekat kawasan taman permainan tu pada waktu malam. Kisah seram tentang denial alam ni sebenarnya banyak lagi. Kan? Banyak lagi sebenarnya cerita pasal denial alam ni. Cerita tentang penampakan hantu, cerita pasal suara yang menakutkan, pengalaman-pengalaman aneh yang dialami oleh penduduk dekat kawasan denial alam ni, biasalah. Kan? Even saya sendiri pun, at some certain time saya akan dengar benda-benda yang pelik, benda-benda yang tak masuk akal. Kononnya, orang katalah kononnya, yang kawasan ni memang orang kata sarang makhluk halus yang suka bermain-main dengan manusia. Wallahualam, kita pun tak tahu. Tapi, kalau katakanlah korang berani, cuba datang denial alam pada waktu malam. Lepas pukul 12 tu. Datang denial alam dekat waktu malam lepas pukul 12. Jalanlah dekat taman-taman dekat sini. Yang banyak taman permainan dekat sini. Taman rekreasi ataupun orang kata tasik-tasik dekat sini. Waktu malam kau datang. Tengoklah. Manalah tahu kan, korang bernasib baik jumpa dengan hantu jemaah ni. Tapi itulah hati-hati. Jangan tersesat. Jangan sesat dan jangan lupa orang kata bawa lah apa-apa orang kata ilmu di dada ni. Kan? Kita tak tahu apa benda kita akan jumpa nanti kat denial alam ni. Baik-baik. Okay guys, cerita yang seterusnya, cerita yang ketiga ni. Okay, cerita yang ketiga ni ialah yang saya nak menceritakan tentang satu kisah seram yang terjadinya di sebuah kondominium yang terletaknya di kawasan Pantai Dalam. Pantai Dalam ataupun lebih dikenali sebagai Bangsa South. Jadi kondominium ni adalah bangunan yang orang kata agak tinggi, megah, dan mempunyai satu orang kata view yang sangat cantik, view pemandangan sangat cantik dekat seluruh bandaraya Kuala Lumpur ni. Dan kondominium ni dia seolah-olah telah menjadi tempat kegemaran bagi ramai penduduk yang mencari keselesaan dan juga kecanggihan. Tapi guys, di sebalik kemegahan dan juga kecantikan dan juga kemodenan benda ni, tersembunyinya kisah-kisah seram yang orang kata agak menakutkan lah. Jadi pada awal tahun 90-an, tahun 2000 itu, semasa pembinaan kondominium ni, ada sebuah kampung lama yang telah dirobohkan untuk memberi ruang kepada pembangunan moden ni lah. Dan penduduk kampung guys itu dipindahkan. Diorang dipindahkan dan diorang rasa sedih lah. Rasa sedih, ada yang berdendam. Dan benda-benda ni dia seolah-olah macam menyumbangkan satu aura negatif kepada kawasan yang baru nak dibina ni. Jadi cerita seram ni bermula pada malam kampung tu dirobohkan. Banyak penduduk lama yang seolah-olah macam bersumpah. Mereka akan melihat bayang-bayang misteri berjalan-jalan di antara tiang-tiang ataupun batu-batu yang pernah menjadi rumah diorang. Kononnya, roh-roh penunggu kampung seolah-olah macam tak berpuas hati dengan pemindahan diorang ni. Dan diorang ni sebenarnya tak nak keluar pun daripada tempat tu. Jadi sejak daripada tu, kisah-kisah misteri, kisah-kisah pelik berhampiran dengan kondominium ni dah mula tersebar dah. Banyak penghuni yang tinggal dekat sini mengalami kejadian yang pelik-pelik lah. Diorang dengar bunyi tapak kaki dekat koridor. Tapi bila diorang cek tak ada siapa-siapa dekat koridor. Bunyi ketukan pintu tengah-tengah malam. Tengah-tengah malam, pukul 12, pukul 1 pagi, tengah layan Netflix ke apa, tiba-tiba dengar bunyi pintu. Tok, 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 tok. Bila buka tak ada orang. Jadi ada satu kisah ni lah, ada satu cerita ni yang selalu diceritakan oleh penduduk kondominium tersebut tentang satu unit penthouse yang sering kali bila orang tengok nampak tempat tu macam tertutup dan sunyi ataupun gelap sepanjang masa lah. Dan kononnya unit dekat situ adalah unit yang dihuni oleh seorang wanita misteri yang jarang kelihatan oleh jiran-jiran tetangga ni. Jadi walaupun ada cuba yang untuk berkenalan dengan perempuan misteri ni,
Tapi perempuan ni dia akan selalu tolak lah. Dia akan tolak dengan macam-macam alasan lah yang dia bagi. Alasan yang tak masuk akal. Sikit perut lah, belum mandi lagi lah, itulah, macam-macam lah, macam-macam alasan. Jadi satu malam ni, ada seorang penduduk lah dekat sini, dekat kondo tu. Dia decide untuk pergi dekat unit penthouse tu untuk tengok apa benda yang jadi dekat unit penthouse ni, ataupun nak tengok apa benda isi dalam unit penthouse ni kan. Jadi unit penthouse ni daripada luar memang macam orang kata pintu, lepas tu ada cermin kaca dan sebagainya lah. Jadi mamat ni pergi dekat unit penthouse tu, lepas tu dia macam pergilah tinjau dekat dalam kan. Jadi dekat dalam unit penthouse ni, dia ternampak ada satu perempuan tengah berdiri dekat tengah-tengah bilik tu. Jadi masa dia nampak perempuan tu dekat bahagian tepi lah. Dia nampak daripada tepi, perempuan tu tengah sikat rambut dia macam tu kan. Sikat. Bila perempuan tu toleh dekat arah tingkap tu, dekat arah tingkap tu, dia nampak lah mamat tu kat luar. Dia toleh dekat arah tingkap tu, perempuan tu muka pucat, mata kosong. Kepala dia pusing, dia pandang dekat mamat yang cuba untuk mengintai-ngintai ni. Jadi mamat tu apa cerita? Terus lari lah. Tak ada cerita banyak lah. Jadi cerita tu cepatlah tersebar dekat orang kata dekat jiran-jiran tetangga yang lain ni. Dan ramai yang percaya bahawa wanita tu ataupun perempuan tu sebenarnya adalah roh penunggu yang berada dekat dalam unit tu. Wallahu a'lam. Kan? Jadi sejak pada tu, unit penthouse tersebut dia tak pernah siapa-siapa duduk pun kat situ. Memang sentiasa kosong. Dan tak ada siapa-siapa yang berani nak sentuh pun unit penthouse tu. Jangan cakapkan sentuh. Ejen-ejen yang jual rumah ni pun tak berani nak offer lah unit penthouse ni. Tapi cerita pasal kondominium ni, dia tak berakhir kat situ je guys. Banyak juga penduduk-penduduk kat situ melaporkan yang diorang ni dapat tengok bayang-bayang ataupun bayangan yang bergerak dekat cermin tingkap. Dan penduduk dekat situ selalu dapat merasakan yang bila diorang tengah lepak dekat balkoni, bila diorang tengah lepak dekat balkoni rumah diorang ni, diorang dapat merasakan yang ada sesuatu yang sedang mengintai diorang daripada unit penthouse tu. Ada juga yang kata dengar suara-suara misteri, suara-suara orang menangis, orang gelak ketawa daripada unit penthouse tersebut. Pernah juga diorang cerita beberapa tahun yang lepas, masa diorang nak pergi ke kapak, dekat basement tu. Diorang nak ambil kereta, diorang nak keluar, kira macam diorang nak keluar lah, pergi jalan ke, pergi keluar pergi makan ke apa. Diorang selalu nampak ada sosok wanita misteri berjalan dekat sekitar kawasan kapak basement tu. Pakai baju putih, rambut panjang, berjalan daripada satu tiang ke satu tiang. Dekat basement kapak kan dia ada banyak-banyak tiang kan. Daripada satu tiang ke satu tiang. Jadi kawasan tu agak haunted jugalah sebenarnya kan. Yang mana yang tahulah dekat mana. Saya tak nak bagi tahu nama tempat tu kat mana. Korang pandai-pandai lah buat research sendiri dekat tempat tu. Okay. Tapi tempat tu macam agak menakutkan jugalah kan. Bila saya baca balik, macam wow, tempat ni selalu tahulah kat mana tempat ni kan. Jadi itulah kan. Jadi kalau katakanlah korang berani tinggal dekat kondominium ni, korang sepatutnya kena bersiap sedia untuk menghadapi kejadian-kejadian yang pelik yang mungkin akan menghantui korang ni ya. Manalah tahu kan korang tiba-tiba rasa macam nak pindah dekat area KL, tiba-tiba korang terdapat kondominium tersebut kan. Jadi itulah, hati-hatilah guys bila korang pilih unit yang korang nak pindah ni, korang kena hati-hati sikit. Kita kena selidik dululah. Kita kena selidik latar belakang rumah tu, latar belakang kawasan tu sebelum korang buat decision sebenarnya. Okay guys. So, saya rasa itu saja guys untuk hari ini 3 kisah yang kita dah kongsikan bersama. Jadi, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Jom kita cari Nik Bonda.